Selain daripada adab kita untuk hantar kalori semua tu, adab jalan raya juga sangat-sangat penting Ustaz Raya ni. Ya, kalau kita boleh tengok Irfan, statistik harian kemalangan jalan raya setiap hari semakin lama semakin meningkat. Itu yang kita bimbangkan. Pada bulan Syawal ni kita nak gembira, kita nak bersama dengan keluarga tercinta. Tapi bila ada episod-episod berduka macam ni, kita kalau boleh kita nak elakkan. Jadi hari ini kita nak bicara mengenai adab di jalan raya. Hari ini kita bersama dengan Tok Ki. Assalamualaikum Tok Ki. Selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Selamat Raya. Allah. Ui, kemain kuat salam ni. Itu daripada hati. Daripada hati. Dia raya tak ada Tok Ki dia raya. Salam you. Ya, hari ini viral tu. Viral Tok Ki. Okey, kita bercerita mengenai adab. Sebenarnya setiap tahun topik yang sama, tapi tak boleh kalau kita tak cerita Tok Ki. Sebab masih lagi ada masalah-masalah serupa yang berlaku. Baru-baru ni kalau kita boleh tengok yang tular di media sosial, di jalan raya tu, sana tolak sini, itu jolok ini. Ya, betul. Adab itu. Kita kata kita dah IR 4.0, ada AI, tapi mentaliti kita ni Tok Ki. Dan dia macam mana pun, dia kena balik pada hati. Ini penting. Pasal kalau hati tu okeylah dia. Kalau hati tu tak okey, dia jadi huru-hara. Duit banyak pun tak tenang, kadang-kadang kawan ramai pun tak senang juga. Jadi kita kena didik keluarga kita, diri kita untuk menjaga hati. Dan nak menjaga hati ni adalah kaedah-kaedah dia. Pasal kalau tidak, dia jadi macam keadaan yang tak puas saja. Pasal kalau kita ni, kalau orang kan, kalau ada satu rumah, nak dua rumah, nak tiga, kadang nak tambah cawangan. Jadi Satu bini cukup dah Tok Ki. saya kata rumah. Rumah. Jadi kita nak mengajar hati-hati kita. Dan kata orang, kita pun ada buat kajian juga. Jaga hati ni, dia kena daripada apa yang kita makan. Ini sensitif sikit ni. Dia sebenarnya ada kajian yang kita buat dulu lah ya. Kita tengok perwatakan seseorang itu daripada apa yang dia makan. You are what you eat kan? Ya, perfect tu memang betul. Tapi kadang-kadang kita ambil mudah. Ya, cerita dia macam ni, mudah sangat. Kalau orang media ni, pada Tok Ki lah, dia orang tak ada masa. Media ni mengejar masa. Sebab tu dulu Tok Ki pun ada cakap, kalau nak cari orang yang hebat, cari orang media. Pasal dia kena ikut masa. Betul. Dia tak boleh main-main. Kalau tidak, saya tahu media-media ni bos-bos, dia buat kerja tak betul. Dia campak dia memang garang. Pasal dia tidak ada kompromi. Pasal live lah apa benda kan, nak kejar masa. Tapi orang lain malangnya tidak berapa begitu. Jadi bila tidak berapa begitu tu, dia kadang-kadang kerja pun, orang kerja 8 jam, dia curi 2 jam. Dia jam tu yang kadang-kadang dia boleh menjadikan kita ni mungkin terkesan daripada perwatakan. Jadi ini kena ajar lah ini. Sebab keluarga kita ni cuti okeylah. Tapi maknanya bila balik kerja itu, kita kena bekerja dengan mencari rezeki yang betul-betul diberkati. Saya suka tu. Jadi itu penting. Jadi kalau bawa kereta pun kadang-kadang tak tenang. Ada kawan Tok Ki, dia ni pilot. Dia kalau dia turun aja ke ni bawa kereta, dia memang menjadi macam apa yang dia bukannya macam monster yang hijau tu, tak ingat pun. Dia boleh jadi huru-hara. Okey. Pasal dia agresif. Agresif. Pasal dia tak tahan dengan jam ni. Kat atas tu tak ada jam. Ya, betul. Jadi maksud Tok Ki, kita kena didik kesabaran. Orang kita kurang kesabaran. Kadang-kadang dalam keluarga pun kurang kesabaran. Apalagi bila dengan orang lain. Jadi kadang-kadang juga banyak juga menjangak kat luar tu. Jadi ini dididik. Ini kena didik. Kalau kita tengok, kadar kita dengan UK ni dulu punya statistik lah. Kita setengah daripada orang UK. UK dengan 70 juta, kita lebih kurang dalam 30. Kadar kemenangan double. Kadar kemenangan sekarang ni pun telah double daripada apa yang di UK kalau ikut percentage. Jadi kita kena macam Jepun kurang. Jadi benda ni daripada masyarakat juga. Daripada masyarakat, daripada keluarga. Jadi keluarga itu kita perlu didik supaya mempunyai nilai-nilai, contohnya membazir. Kalau kita makan, lepas tu
tak angkat pinggan ke, tak kemas ke, makanan sate kan musim ni beria ni. Betul. Sate ambil 10. Kambing lagi. Lepas tu nasi biryani lagi. Laksa lagi. Akhir-akhirnya makan sate itu 2 je. Betul. Yang 8 terbiar pun nak makan. Bazir. Jadi benda ni dia kena didik dalam keluarga supaya contohnya kan macam dulu kan tak tahulah mak cakap ajar macam mana. Tapi kalau Tok ingatlah kalau di kampung kan nasi tu sebiji pun jangan buat. Ya. Betul. Pasal nasi tu nangis. Dia tak kisahlah nangis itu soal kedua. Tapi maksud Tok Ki, kita kena didik keluarga kita supaya sebiji nasi pun jangan bazir. Ambil tu cukup-cukup. Jangan biar kurang, jangan terlebih. Belajar bersyukur, Tok Ki. Bersyukur itu penting. Pasal rezeki Allah bagi. Jadi kalau kita tak pandai bersyukur, Allah tarik balik. Jadi kita kena pandai bersyukur. Kita kena pandai mendidik keluarga kita. Dan kalau kita tak didik keluarga kita dengan cara baik, bila dia jadi besar esok, dia menjadi pemimpin. Dia pun tak pandai juga menguruskan pembaziran. Ni Tok kena ingatkan bulan puasa, bulan raya ni tahun lepas 17,000 tan makanan terbuang setiap hari. Jadi takkan kita tak kesedih orang Palestin tak makan pun. Jadi macam mana, apa yang kita nak buat supaya keadaan kita berubah, supaya masyarakat kita berubah sampai bawa kereta tadi. Betul. Kalau tidak dia terkesan. Jadi benda-benda yang ni yang kita nak kena didik supaya pendidikan itu daripada dalam keluarga. Dia tak boleh tiba-tiba pergi ke kolej je tak boleh. Dia tak sampai. Tok Ki, orang ni kan dia ada pelbagai karakter. Seperti yang Tok Ki cakap tadi, ada karakter orang ni senang nak marah. Maksudnya ada panas baran tu. Lagi-lagi masa kita buat kereta ni, kita kena elakkan kita daripada panas baran. Kalau tak nanti mula kita nak langgar orang ni kan. Sebab macam mana kita nak kawal perasaan marah kita semasa bawa kereta? Dia macam ni. Di Malaysia dan di mana-mana, orang lelaki ni dia takut bini. Kalau dia saya tak kahwin lagi. bukan. Kalau dia rimau, bila dia kahwin dia jadi kucing. Dia miau lah. Jadi Tok Ki nanti ni macam ni. Kadang-kadang orang lelaki ni dia pun kadang-kadang kawan-kawan Tok Ki yang pangkat-pangkat besar ni, general pun dia takut bini juga. Dia rokok dihisap di luar pagar. Ya, betul. Ya, tapi bila di dalam kereta, bini tak marah. Kau buat apa? Jadi di dalam kereta dia boleh express dia punya frustration. Itu yang lenjan tu. Buat suka hati dia lah. Jadi kereta dia berkuasa. Kat rumah dia tak ada lah berkuasa. Sebab tu kereta tu bini nombor 1. Bini macam dia nombor 2. Dia lagi sayang kereta daripada bini ni. Terpaksa. Baiklah. Jadi dia ikut emosi. Geram aja dia kurang dapat kawalan. Jadi itulah dia. Jadi orang kata pasal dia kat dalam kereta dia bebas untuk buat apa benda. Bos pun tak ada. Mana ada bos? Kalau ada bos segan juga kan. Jadi kalau bini tak marah. Kalau dalam kereta bini tak marah. Macam tu pasal pula. depan mata. Depan mata. Tapi itulah lelaki kalau lenjang macam mana pun, tapi ialah sebab sayang kereta kan. Bila sayang kereta tu dia bawa pun berhati-hati. Macam wanita ni lain pula. Dia langgar je lopang, bonggol yang ada. Ikut dah. Lagi bahaya sebenarnya perempuan bawa kereta. Kami lagi emosi sebenarnya. Tapi itulah bila cakap pasal tadi, apa yang kita makan itulah yang akan dapat hasilnya. Begitu juga dengan pengurusan masa. Sebab sekarang ni orang bawa laju kata alamak nak kejar masa, nak kejar masa. Dia kena awal. Banyak orang cerita. Banyak selalu Tok Ki pun selalu tegur. Dia kata traffic jam. Memanglah jam. Jadi kita kena bagi alokasi tu untuk jam. Bangun pukul berapa pula dah? Yalah nak buat macam mana? Pasal kita tak nak lewat. Pasal lewat ini merupakan salah satu perkara yang mendidik diri kita jadi lemah. Percayalah. You percaya ya. Penonton tolong percaya. Cuba buat. Cuba tepati masa walaupun dengan diri kita. Dengan keluarga kena. Jadi you tahu bila you buat ni, you jadi macam habit tu dia cukup kesan. Jadi kena ajar anak-anak tepati masa. Kadang-kadang yang banyak yang kurang tepat masa ni orang membuat. Betul ke Mika? Tapi saya akui sebab yelah kita dah bersiap, pakai make up baju lagi, tak nak siapkan anak-anak masak. Jadi kena awal lah. Kena awal lagi. Anda buat macam mana? Maksudnya kali pertama tu tak apalah kan, percubaan, tapi lepas-lepas tu kena tahulah masa tu macam mana. Tapi
kalau you dah buat esok kan, you tengok kan, you train tadi, setiap kali you buat, memang masa akan membantu you menepati dia. Dia bukan main-main. Ini kadang-kadang orang kata dongeng ni. Tapi betul. Bila kita menepati masa, kita punya environment tu macam seolah-olah bersama kita ke arah menepati masa, kerana masa ni dia free. Kan? Tapi kalau hilang tak boleh nak ambil balik. Dan dia merupakan satu keadaan yang amat penting dalam proses pendidikan you. Penting sebenarnya. Selain daripada isu masa, Ifah rasa elok kita sentuh tentang isu toleransi di jalan raya juga. Bagaimana dengan itu? Toleransi. Ya. Okey, toleransi ni dia kena ajar. Setengah orang bila kita hantar dia, let's say to do something, hantar orang yang kurang toleransi daripada tak ada masalah. Contohnya datang kat sini elok kan. Hantar dia kerja kat sini dan bergaduh dengan orang. Huru-hara lah. Huru-hara. Jangan kadang-kadang nampak mudah tapi betul. Betul. Kalau orang yang ada toleransi tempat tu huru-hara, bila pergi dia jadi okey. Dia tenang. Jadi kita kena didik. Ini pun proses pendidikan. Proses pendidikan yang kata sabar tu kan, sabar sebahagian beriman. Jadi kena. Sabar tak? Sabar. Alhamdulillah. Sabar segala-galanya. Aduh, itulah bila kita bercakap mengenai raya ni, bercakap mengenai adab kan. Kalau kita dah cakap pasal makan, dah cakap pasal sabar, toleransi, antara adab yang kita kena fikir juga ialah kita tak boleh fikir pasal diri kita sendiri saja. Itu paling penting. Selfish. Selfish. Dia sebenarnya kalau kita tengok orang Cina, orang India, dia kadang-kadang lah ya, bukan semualah. Tahap kesabaran mereka untuk buat sesuatu ni lebih. Sebab tu dia lebih berjaya. Dan setengah-setengah benda kita belajar pasal Tok Ki sekolah Cina kan. Jadi Tok Ki lebih faham lah. Jadi kita kena didik keluarga kita supaya pasal sabar ni sebenarnya kunci kepada segala-gala macam-macam benda. Kalau dalam keluarga tak sabar, dah ada masalah. Kalau dengan kawan pun tak sabar, dah ada masalah. Jadi bila sabar ni dia macam-macam, dia melibatkan ego juga. Pasal orang kadang-kadang dididik untuk menunjukkan ego dia daripada kejayaan dia. Tapi kadang-kadang yang tak berjaya pun tunjuk ego juga. Jadi ini yang kita nak kena didik keluarga bangsa kita supaya mereka dapat sabar, mereka dapat tahan ego. Ego ni mahal lah sebenarnya. Pasal kadang-kadang tanpa kita sedari pun kita ada tunjuk ego. Cuma macam kita tak ada lah. Kan, kita sabar. Kita sabar. Tok Ki sebenarnya raya ni mungkin ada sikit ucapan kepada Tok Ki nak ucap macam ni, nak minta ampun, minta maaf dulu pada kawan-kawan. Kadang-kadang dia orang hantar macam-macam mesej kan. Kita kat air raya dah memang. Dulu zaman kecil-kecil kat air raya. Kat air raya kantong zaman kecil-kecil lah. Dia dah tua ni. Banyak itu. WhatsApp. Digital. Dan Tok Ki minta maaf lah pada yang belum balas sebelum. Pasal kita tak ada masa nak tengok. Sampai ya Allah, tak tahu nak cerita banyak. Jadi patut tak balas. tak sempat nak balas. Balas. Tapi kadang lepas tu dah lupa. Itulah kan. Jadi itu yang minta maaf tu. Ingat salah nombor. Betul. Terima kasih Tok Ki untuk perkongsian pada pagi ini tentang adab kita di jalan raya. Sambil-sambil memandu tu Ifah. Jadi hati-hati. Sikit je. Dia katanya sikit tak sampai 2 saat boleh menyebabkan kemalangan. Betul. Jadi kena jaga-jaga. Sekelip mata. Jadi kalau kita nak rasa tenang-tenang tu, perjalanan jauh, dengarlah lagu raya. Dengar pula lagu yang lama-lama, tenang.